Jadi pagi-pagi ini tajuk yang diberi adalah yang aku takut. Bila kita sebut tentang perkataan takut ni tuan-tuan, adalah merupakan satu perkara yang kita rasa negatif. Takut ni satu perkara yang negatif. Tuan-tuan tentu setuju. Kita tak mahu anak-anak kita seorang yang penakut. Nak pergi toilet pun berteman. Takut. Apa lagi kalau rumah kat kampung, toilet kat luar kan. Ini dalam rumah kawasan perumahan teres pun takut. Nak naik ke atas pun takut dan sebagainya. Kita rasa benda itu negatif untuk ahli keluarga kita. Serupa juga kita. Kita pun tak mahu jadi orang penakut. Orang suruh pergi kedai, depan nak pergi kedai itu lalu kawasan kubur. Kita menakut. Jadi takut ini kalau secara fitrahnya kita lihat dia adalah satu perkara yang negatif. Bahkan satu kajian telah menunjukkan bahawa ketakutan ini yang ada dalam dunia ini cukup banyak. Yang juga disebut dengan istilah fobia. Sehingga ditemui 500 lebih fobia ataupun ketakutan yang ada di atas muka bumi ini. Dan di antara kebanyakan fobia tersebut ataupun ketakutan tersebut, satu ataupun disebutkan sebanyak 21 fobia, iaitu yang agak aneh. Ini sebagai mukadimah ataupun seindusi untuk kita faham tentang ta'rif, iaitu kepada ketakutan. Adakah yang negatif ataupun kita boleh bawa ketakutan itu, sifat takut itu kepada satu yang positif, bahkan dipuji dalam agama kita. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT, saya buat sedikit bacaan di mana saya menemui beberapa perkara yang dikatakan fobia yang agak aneh dalam kehidupan manusia ni. Yang pertama yang disebutkan dengan istilah glowphobia. Istilah glowphobia. Ini istilah dia lah, glowphobia. Ini bukan glow basuh pinggan ni tuan-tuan. Glowphobia. Glowphobia ni maksud dia apa? Iaitu takut kepada belon. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT, saya percaya yang sedang menonton ataupun sebahagian yang kita kenal dalam kehidupan kita, mereka takut kepada belon. Takut belon bila tiup belon tu pecah, takut belon tu bila letak di kepala dia. Maka ini dinamakan glowphobia, ketakutan kepada belon. Begitu juga ada yang dinamakan sebagai katophobia. Katophobia ni apa? Iaitu takut untuk melihat cermin. Ada manusia, dia takut untuk melihat cermin. Sebab apa? Sebahagian mengatakan dia takut melihat cermin kerana cermin itu dia melambangkan atau akan mendatangkan sial kepada dia. Ini agak aneh. Maka inilah antara senarai ketakutan yang agak aneh. Begitu juga disebutkan sebagai decidophobia. Dia ambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu decision, keputusan. Apa maksud decidophobia? Decidophobia ni maknanya takut untuk membuat keputusan. Takut untuk membuat keputusan. Sebab apa dia takut untuk buat keputusan? Sebab pernah satu masa dahulu atau seketika dulu dia pernah membuat keputusan dan ternyata keputusannya itu salah. Menyebabkan bila mana dia nak buat keputusan yang baru, dia ada satu sifat ataupun satu perangai yang namanya decidophobia. Dia takut dah nak buat keputusan. Walaupun dia decision maker, orang suruh dia buat keputusan. Tapi dia takut nak buat keputusan kerana kesan daripada iaitu ijtihad dia lah, iaitu keputusan yang telah dibuat terlebih sebelum ini menyebabkan dia gagal, menyebabkan musibah, menyebabkan sebaliknya perkara yang sepatut dia capai tetapi tidak dapat dicapai dan sebagainya. Ini agak aneh. Dan begitu juga antara yang lain seperti heliophobia. Ini lagi pelik tuan-tuan. Heliophobia ni adalah takut kepada matahari. Dia juga digelarkan dengan jolokan vampire. Kalau kita lihat orang jenis macam ni duduk dalam rumah, dia akan tutup langsir, akan tutup tingkap supaya rumahnya itu gelap dan tak dapat cahaya matahari. Maka ini adalah merupakan di antara contoh-contoh ketakutan yang kalau kita lihat satu perkara yang tidak baiklah. Kerana ada orang takut kepada gelap, ada orang takut berada tempat yang tinggi, ada orang takut dalam keadaan dia ialah gayat dan sebagainya. Jadi perkara tersebut adalah negatif. Tetapi hakikatnya dalam agama kita, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu taala, takut ini satu perkara yang terpuji. Iaitu kalau kita bawa ketakutan itu kepada takut kepada pencipta kita, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan sebagai khasyatillah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ketakutan yang sempurna. Ketakutan yang positif, ketakutan yang baik, bahkan terpuji di dalam agama kita. Dan kalau kita nak melihat orang yang paling takut di dalam dunia ini, dalam kita katakan khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah di kalangan orang-orang yang berilmu ataupun disebutkan sebagai para alim ulama. Apa dalil dia?
Allah mention dalam surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ni kena baca betul-betul tuan-tuan. Kalau salah baris dia boleh jadi terbalik maksud dia. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Sebenarnya orang yang menaruh bimbang dan takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya, siapa dia? Ialah para alim ulama. Siapa alim ulama ni? Orang yang ada ilmu. Maka kalau ditanya, dilontarkan kepada kita, siapa orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawapannya Allah sebut dalam surah Fatir, iaitu ayat 28, yang bermaksud sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Ta'ala untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan hamba-hambanya ialah para alim ulama, orang yang berilmu. Maka ini jelas. Kemudian kalau di kalangan orang-orang yang berilmu ini, para alim ulama ini, siapakah contoh yang paling agung yang kita boleh katakan dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu taala? Maka tak lain tak bukan jawapannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang paling takut kepada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Nak kata takut kepada Allah ni kerana apa? Kerana begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga takut untuk melanggar segala perintah yang telah Allah perintahkan, dan dia akan melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan.